Budaya ni bagus. Anak aku, anakmu, anakmu, anak aku. Take care. Sekarang tak. Sekarang kita taman. Duk taman apa? Taman Dahlia, Taman Satria. Bila dia kena? Masa pergi Mekah. Siapa di Mekah? Takdir Tuhan, duduk di bangunan tabung haji tu sebilik. Ji orang mana? Saya orang Melaka. Saya pun orang Melaka kau. Melaka kat mana? Melaka dekat dengan Padang Temu. Saya pun Padang Temu juga. La ilaha illallah. Padang Temu kat mana? Taman Satria. Saya Taman Satria juga. Haji lorong berapa? Saya lorong 3. Allah, saya lorong 4. Sebab apa? Dua-dua dah aja pergi masjid. Dua-dua dah aja pergi surau. Dua-dua dah temu. Dan lorong 3 lain dengan lorong 4. Hak ni tak kena, hak ni tak kena. Tak temu. Semayang kalau masa kerja lagi, tempat kerja masing-masing. Semayang Jumaat. Tengok. Temu-temu Mekah. Dah duduk berapa tahun dah? Saya 20 tahun dah. Saya 18. Maknanya sepatutnya 18 tahun dah boleh temu. Tapi ini berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Yang dikasihi sahibul fadilah, pengurusi majlis, yang saya hormati pengurusi surau ini dan barisan jawatan kuasanya, yang saya kasihi pengurusi Masjid Ar-Rawdah, begitu juga pengurusi MPKK, dan juga kalau ada Tok Sidang. Seterusnya tak lupa kepada ashabul fadilah, Tok Imam, Tok Guru, para alim ulama. Begitu juga orang-orang besar kawasan ini, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, anak-anak yang saya kasihi sekalian. Pertama dan selamanya kita rafakkan setinggi syukur pada Allah. Hari ini adalah hari yang bagi saya, setiap hari kita akan berada dalam hari-hari yang mencabar. Setahun lepas suasananya tak sama dengan sekarang. Tapi bayaran kalau kita nak tengok peperangan tersebut, dari segi belanjawan sahaja ratusan bilion dolar habis. Lebih banyak daripada belanjawan Malaysia. Masa kemuncak dia buat tu, setiap hari tu berbilion-bilion dolar. Serangan dia, peluru tu dia tak macam main ngecung 20 sen, 30 sen, tak ada. Kereta kebah dia pula yang tercanggih di muka bumi, Merkava. Harganya lebih kurang 7 juta dolar. Kalilah, kalau kali 4, kali 5, dekat 30 juta. Kena barangnya. Yang ni, Iron Dome tu saja. Nak takih tu tak kurang daripada 1 juta, 2 juta dolar. Itu keadaan nak takih. Jadi bila kita tengok macam ni, kebanyakan orang-orang kita mula sedar. Dan saya ucap terima kasih pada rakyat Malaysia, NGO, bahkan kerajaan. Sejak daripada dulu sampai sekarang, mauqif pendirian kita bersama Palestin. Yang ini luar biasa dan ini sepatutnya. Dan ini sepatutnya sempena dengan
pelancaran ataupun cukup setahun, saya kemukakan buku Taufan Al-Aqsa. Yang mati sekarang 41,000 lebih dah. Yang cedera parah, yang cedera lebih daripada 100,000. Harta tak saya kira lah. Banyak mana saya sebut tadi. Dan yang kedua, Asy-Syahid Ismail Haniyeh. Orang ni dekat di hati kami. Mati dia saja, orang semayang jenazah dia lebih daripada 7 juta. Saya ingat surah ni pun semayang gaib. Jenazah gaib. Itu manusia yang luar biasa. Jadi malam ni bukan nak ceramah Palestin. Sebagai mukaddimah, kita syukur pada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala jadi negara kita aman. Sampai dalam majlis malam ni pun boleh tidur. Tenang. Dia tak suasana perang dan seumpamanya. Poin yang kedua pada malam ni, saya merasa sedikit heba bila pengusi sebut tentang sahabat saya, sahibul fadilah almarhum Ustaz Fuad Ibn Ali Ibn Ali. Nama dia pelik, unik. Ustaz Fuad Ibn Ali. Bahasa Arab ke? Ustaz Fuad anak Ali bin Ali. Sebenarnya bin Ali je. Saya tanya dia, kenapa nama pelik sangat Ustaz? Dia kata ayah dia mungkin action sikit saya. Nak sebut macam gaja-gaja, sebutlah Ibnu Ali. Boleh tanya, dah bin Ali? Jadi nama dia Ustaz Fuad Ibnu Ali bin Ali. Orang lain satu je anak Ali, dia dua. Ibnu Ali bin Ali. Unik nama dia. Saya di Mesir, saya di Syria, saya bertemu dengan dia. Masya Allah, dia ni orang yang baik. Akhirnya dia minta saya ngajar dia, saya ngajarlah dia. Dan dia belajar sama-sama. Dan dia ni minat sangat kepada tasawuf. Dan dia ikut. Dulu ada tuan guru kami, almarhum Syekh Muhammad Abdul Latif Farfur. Itu antara tokoh yang besar sungguhlah di Syria. Antara. Sebanding dengan Syekh Muhammad Said Ramadan Buti, Wahbah Zuhaili dan lain-lain lagi. Semoga Allah rahmati beliau. Dan juga orang yang memberi sumbangan sebelum pada kita ini kepada surau, kepada masjid, kampung dan seumpamanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, poin yang ketiga, yang ini kita nak masuk kerana kita sambut Maulidur Rasul Sallam. Saya nak cetus sikit sebelum kita masuk tajuk bagaimana Rasul Sallam ini sebagai jaguh perpaduan dan pri pentingnya penyatuan dan perpaduan di kalangan umat Islam ini. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Allah jadikan dia ni bukan untuk bangsa tertentu dan bukan untuk kabilah tertentu. Bahkan inilah istimewa Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang lain diutuskan untuk kaumnya, tapi aku diutuskan untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Nabi pernah buat kenyataan, Salman minna, Bilal minna, Suhaib minna. Salmanul Farisi orang Parsi daripada kita. Begitu Suhaib orang Rumi, orang Rom. Tapi mengikut riwayat yang kami baca dan dapatan kami, biografi Suhaib ni sebenarnya dia orang Arab. Tapi oleh kerana dia duduk kawasan Rom banyak, boleh cakap bahasa Rom, orang panggil Suhaib Ar-Rumi. Macam kita lah. Kadang-kadang kita pergi Mesir lama, orang panggil Al-Misri. Duduk Mekah lama, Al-Makki. Orang Melayu je. Kadang-kadang orang panggil macam tu. Begitu juga Bilal bin Rabah Al-Habashi, orang asal ibu bapa jatuh nu atas lagi tu, keturunannya Ethiopia, Habsyah. Jadi maknanya kedatangan Nabi tu, sikap sifat dia tu adalah sifat umum. Dan kita tak rasa bahawa Nabi tu ada jarak dengan kita. Kita rasa kedekatan Nabi Muhammad dengan kita tu dekat. Walaupun kita tahu dia bahasa Arab dan bangsa Arab. Tapi kita tak kisah pun. Kerana dia Rasul. Dan orang Islam ni, apa-apa pun warna kulit, kita tak kisah. Asal dia Islam.
Contohlah kita tengok kawan kita seorang tu Cina. Kita rasa jauh dengan dia. Tapi dia datang kat Tok Imam, dia datang kat surau ni, dia kata dia nak masuk Islam. Dia ngucap asyhadu an la ilaha illallah. Kita rasa dekat lalu. Ambil dalam poket 10 riyal, 20 riyal, kita bagi. Betul tak? Kita rasa tak apa dah. Kita terlupa dah. Kalau hak jenis baik sikit ada anak tu, dah nikah hari ambil anak hamba lah. Sampai tahap tu. Zaman dulu macam tu. Nak ceritanya, Islam merentasi bahasa, bangsa, negara, geografi dan merentasi semuanya, dia menyatukan. Itulah sifatnya. Kenapa? Kerana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman tu bersaudara. Jadi Nabi ni bila dia datang tu kita tengok, bila dia menyampaikan dakwah Islam itu, dia dakwah semua tempat. Dia kata, Allah tunjuk kepadaku dunia ini, tidak ada tempat, tidak ada khemah, tidak ada jauh dekat ni, melainkan Islam pernah sampai, pernah dengar di cuping telinga orang tentang Islam. Cuma kehendak kepada Islam atau tak. Sebab itu kita tengok kalau kita pergi Mekah, kita akan dapati pada musim haji tu, orang Islam ni macam-macam orang. Saya pernah duduk tepi orang, saya ingat sebelah-sebelah selatan Rusia ke atau utara Cina. Dia cakap tu saya tak pernah dengar bahasa. Bukan Cina, bukan India, bukan Hindu, bukan Arab, bukan apa. Tak faham. Tak ada nak gambarkan. Kenapa? Nak ceritanya kepelbagaian tu. Tapi mereka semua mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam terbuka. Tuan-tuan, sejarah membuktikan kadang-kadang Allah utuskan manusia yang lain daripada Islam untuk bela Islam. Sejarah membuktikan hampir kebanyakan pakar hadis bukan daripada orang Arab. Al-Imam Al-Bukhari asal bukan orang Arab. Orang Bukhara, Uzbek, lebih kurang lah sekarang. Begitu juga Muslim, Ibnu Majah, An-Nasai daripada Nasak. Jauh-jauh Belaka tu. Hak sebelah-belah Mawara'an Nahar, dekat Naisabur, dekat dengan, kalau kita tengok sekarang Kurdistan, tang Belaka lah, kecuali Kelantan bukan. Hak tang nu, hak atas nu, Kurdistan, Armenia, apa ni, jauh, hak apa nu. Maknanya siapa yang berusaha, siapa memahami Islam, siapa yang mengaji, dia berhak untuk mendapat kedudukan yang istimewa dalam Islam ni. Dia tak kira dah siapa-siapa dia. Baik, poin seterusnya. Bila Nabi datang, Nabi beri satu kayu ukur kepada kita semua. Antaranya ucapan Nabi masa Hajjatul Wada, haji penghabisan. Depan khalayak ramai. Khutbah pada tahun ke-10 Hijrah, pada 9 Zulhijjah, pada waktu zuhur. Hari itu hari Jumaat. Itulah khutbah wada' yang paling panjang Nabi sampaikan. Pesanan kepada jemaah haji, jumlahnya ada kata 120,000, 124,000, ramai. Itulah perhimpunan terbesar umat Islam pada zaman Nabi, iaitu musim haji itulah. Baik, antara lain ucapan Nabi apa? Nabi kata, kullukum min Adam wa Adam min turab. La fadla li arabiyyin ala ajamin wala li abyad ala aswad, ataupun wala li asfar ala aswad illa bittaqwa. Kamu semua adalah daripada Adam. Keturunan kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan Adam tu ciptaan asalnya daripada tanah. Untuk pengetahuan kamu, tidak ada beza antara orang Arab, tak ada kelebihan pun antara orang Arab dengan orang bukan Arab. Antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Atau orang kulit merah atau kulit kuning dengan orang kulit hitam. Tak ada kebiasaan. Kecuali takwa.
Siapa yang lebih bertakwa, dialah lebih mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di sisi kamu, orang paling bertakwa. Mulianya manusia mengikut piawaian Islam ada dua sebab. Sebab yang pertama kerana ketakwaan berdasarkan nas tadi. Sebab yang kedua kerana ilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah pasti angkat orang yang berilmu di kalangan kamu, orang yang beriman di kalangan kamu, dan diguniakan ilmu beberapa darjat. Kata Ibn Abbas radhiyallahu an, antara satu darjat dengan satu darjat perjalanan 500 tahun perjalanan. Jauh. Mana jauh yang amat sangat. Hebat tentang ilmu. Sebab itu siapa nak mulia, carilah ilmu. Banyak mengaji, mengkaji, mempelajari, memahami, menekuni, sehingga akhirnya dia tergolong daripada golongan orang-orang yang benar-benar berilmu. Itu Nabi sebut. Dan Nabi beri amaran kepada kita semua ni. Satu je pantang orang Islam. Antara pantangnya, jangan kita suka sangat ingin kembali kepada kekufuran. Perangai kufur, akhlak kufur, amalan kufur, semua ni jangan bahaya. Nabi kata apa? La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'. Jangan kamu kembali selepas daripada aku ni menjadi kufur. Kerana nanti sebahagian daripada kamu akan memenggal leher sebahagian yang lain. Dan ini berlaku selepas Nabi wafat, ada 3 alasan murtad. Pertama, ikut Nabi palsu. Kisah Musailimatul Kazzab di Yamamah. Yamamah ni sebelah dengan Riyadh sekarang ni, dekat utara Saudi lah. Begitu juga Al-Aswa Al-Ansai, Nabi palsu daripada Yaman. Begitu juga Tulaihah Al-Azdi, juga Nabi palsu. Begitu juga Sijah, seorang perempuan mengaku jadi Nabi palsu. Jadi hak mengikut tu sesak barat habis lah. Sebab Nabi kata, la nabiyya ba'di, tak ada Nabi selepas aku. Satu. Kedua, yang jenis PA perangai tak nak bayar zakat. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar beri satu fatwa yang paling tegas. Wallahi law mana'uni iqalan wa fi riwayatin anaqan allazi addauhu ila Rasulillah laqataltuhum. Demi Allah, kalau zaman aku perintah ni, zakat tu bukan dia tak bagi, dia kurangkan. Walaupun seutas tali, walaupun seekor anak kambing, anak unta yang biasa dia bagi, tiba-tiba tak bagi, aku perang dia. Sayyidina Umar kata tak boleh. Awak kata ya, dan diikut, akhirnya semua ikut balik. Selesai masalah. Yang ketiga, mengatakan syariat Nabi Muhammad ni bila wafat Nabi habis, tak ada dah. Semua ni mengarut belaka. Abu Bakar menstabilkan suasana kurang setahun. Sehingga Maulana Abil Hasan Ali Al-Hasanin Nadwi mengkaryakan satu karya yang terbaik. Aba Bakrin wala riddatalaha. Abu Bakar tidak ada kemurtadan pada zamannya. Dalam arti kata lain, dia terlalu bijak mengensannya. Tuan-tuan, orang murtad ni payah. Dia bila mengikut ajaran sesat ni, payah. Kami masa jabat mufti wilayah tu, banyak kita selesai masalah. Teruk tuan-tuan. Nak keluar Islam. Tak nak apa-apa, tak nak. Ya betul aku nak keluar. Tapi Alhamdulillah saya ingat ada 1 ataupun 2 saja kes tak dapat juga. Yang lain tu kembali berislam balik. Banyaklah Alhamdulillah. Bukan saya lah, kita ada tim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, daripada sini kita nak bincang berkenaan dengan apa sepatutnya umat Islam. Kita pernah berada di puncak kejayaan luar biasa. Islam pernah memimpin dunia. Bukan dipimpin, tapi memimpin dunia.
Memimpin dari segi kekuatan, ketenteraan terbukti. Zaman Sayyidina Umar, dua superpower dunia, Empire Rom dan Parsi. Empire ni tuan-tuan, dia lebih besar daripada negara. Negara ni sebiji je. Empire Rom ni, apa dia kuasa? Sebahagian semenanjung Hijaz sebelah atas, Lebanon, Palestin, sebahagian daripada Afrika, Mesir, Sudan dan seumpamanya. Sebahagian daripada negeri Syria, Jordan, naik ke atas lagi sampai kepada sebahagian negara-negara Eropah yang dipanggil Balkan ataupun Samarkand, pokok atas nu. Ini Rom besar. Sama juga dengan Empire Parsi yang menguasai sebahagian Iraq, Iran, termasuk juga Afghanistan, termasuk juga hak sebelah-sebelah hatta sebahagian daripada hampir kepada India. Luas. Dua-dua itu Islam dapat bantai dengan mudah. Jumlah mereka kecil. Setiap kali perang, jumlah mereka kecil. Perang Mu'tah, tentera Islam 3,000. Tentera Rom dikatakan 150,000, ada kata 200,000. 3,000. Peperangan yang dahsyat namanya Peperangan Yarmouk berlaku pada 13 Hijrah. Peperangan ini berlaku di Sungai Yarmouk sebelah atas. Sekarang ni kawasan antara Jordan dengan Palestin yang dikuasai oleh Yahudi sebahagian. Peperangan ini dicatatkan dalam sejarah antara yang terhebat. Yang jumlah tentera Rom ada kata 200,000, ada kata 240,000. Tentera Islam hanya 36,000 dan ada meletakkan 40,000. Tapi tentera Islam kali itu dipilih antara tentera Islam yang paling hebat. Hampir 1,000 orang sahabat Nabi SAW serta peperangan tersebut. Peperangan tersebut berlaku hampir 6 hari. Dia perang siang je, tak macam sekarang malam. Siang-siang je perang. Dan perang tersebut menunjukkan kebijaksanaan Khalid Al-Walid dalam mengatur strategi peperangan yang tak pernah dia atur sebelum daripada itu. Kami pernah ulas lah panjang lebar. Saya tak nak bercerita tu. Tapi saya nak ceritakan endingnya tentera Islam menang dengan bergaya. Tentera Rom yang mati hampir 150,000. Ramai. Tentera Islam dikatakan meninggal lebih kurang 3,000 atau 4,000 orang sahaja. Dirar, panglima tentera Islam, menunjukkan kewibawaan luar biasa. Khalid Al-Walid tak sakiralah, terlalu handal. Kak yang cukup hebat. Begitu juga dengan Syurahbil bin Hasanah. Ramai mereka ni, ya Allah. Kita dengar nama pun gerung, tuan-tuan. Dia punya keberanian lawan musuh dahsyat. Saya pergi situ, saya tengok duduk atas tu, bawah tu sungai Yarmouk. Kecil. Kita tak payah pergi perang, orang pada temu ni, naik atas tu, berlari, turun, berlari 5 kali ataupun 10 kali. Saya ingat rebah semua. Tak usah perang lah. Pergi berlari je sekarang ni. Mu naik atas ni, mu duduk sini, mu pergi berlari turun bawah. Lepas tu mu naik pula 5 kali. Ataupun ikut sain 7 kali. Saya boleh bayangkan. Air ni 10 botol seorang. Lembek gitu je. Tidur 8 jam. Letih. Itu saja, tapi boleh fikir macam mana tentera Islam yang cukup hebat boleh perang. Itu saya duk fikir seorang-seorang nengang mata air. Tak lagi kita, tak makan cukup. Ni cerita hebat mereka. Baik. Kenapa mereka meraih kejayaan? Sebabnya mereka mempunyai 2 kekuatan. Kekuatan yang pertama, kekuatan hubungan dengan Tuhan. Kuat semayang. Pok-pok tu kacing semayang tu. Semayang sunat ni macam wajib. Kita semayang wajib pun macam sunat. Semayang sunat tu macam wajib.
Saya sebut dalam ensiklopedia solat sunat. Ni cerita solat sunat yang ada maksud dalam nas. Ada seorang ulama besar, dia ni dianggap sebagai mukhadram. Apa makna mukhadram? Dia hidup zaman Nabi, dia beriman dengan Rasulullah, tapi dia tak temu Rasulullah. Sebab dia duduk jauh. Namanya, kita terus ke azan? Teruskan. Boleh teruskan? 2 jam boleh? Senyum tu makna tak boleh. Tak apalah. 15 minit ke 20 minit lagi kita berhenti, kita buka soal jawab sikit, lepas tu kita tutup lah. Dia kalau ceramah ni orang kata tengah sedap tu kita berhenti. Jangan hak tengah letih dah orang, payuh. Baik. Jadi saya ceritakan anda tadi, sampai seorang ni, dia ni hidup zaman Nabi, tak temu Nabi sebab dia duduk jauh. Dia masuk Islam. Dia ni soleh sangat. Namanya apa? Silah ataupun Silah ibn Ushaim atau ibn Asyam. Masya Allah. Dia tak sempat dengan Nabi sebab dia tak temu, tapi dia hidup zaman Nabi, dia beriman. Dan dia orang soleh. Orang zaman dulu, orang soleh ni dia pergi perang. Bila ada pasukan Islam nak pergi perang, sampai ke Kabul. Kabul ni ibu negara Afghanistan sekarang. Dalam kitab-kitab klasik ada dah nama Kabul zaman dulu. Kabul, Armenia, ada dah nama-nama lama tu. Ada dah. Rom tu nama lama. Kalau Malaysia ni tak ada lagi masa tu. Ni baru ni Malaysia nama. Dulu Jazirah, Syibih Jazirah gitu, Melayu gitu dia sebutnya. Baik. Kata ulama, mereka pergi ni termasuklah Silah. Waktu malam, tengah-tengah ni nak pergi perang ni. Waktu malam ni mereka berkhemah, mereka tidur. Esok nak lawan lagi, nak jalan lagi. Peristiwa ni berlaku dekat dengan Kabul, dekat dengan Afghanistan sekarang. Orang ramai ni, ada 2-3 orang ni nak tengok apa Tok Guru besar ni Silah ni buat. Bila dah nampak orang dah nak tidur semua, Silah ni keluar daripada khemah dia pergi jauh tepi hutang. Hutang 1400 tahun dulu, hutang tebal macam mana? Sini pada temu pun berapa ekor gajah. Selain daripada gajah zoo Melaka lah, gajah lain pun banyak. Kawan ni perhati, dia semayang. Allah, dia hapus dia semayang. Lama semayang. Malang tu kat situ. Semayang. Tengah-tengah semayang tu, tengok bapok singa datang. Singa betul. Singa 1400 tahun dulu, singa besar. Sehat. Makanan cukup masa tu. Besar. Singa ni, orang yang tengok tu panjat pokok. Duduk atas pokok ketah, macam ingguk pokok. Takut. Singa ni betul-betul jalan temu dengan Silah bin Usham. Tengok. Dia tengok di bawah rembulan lah. Mata bulan nampak, tengok masa tu mana ada elektrik yang tak ada. Kawan ni semayang, kata orang, sikit pun tak ada ketah. Tak ada gementar semayang. Sudah beri salam, dia panggung kepada singa tu, dia cakap dengan singa. Dia cakap bahasa Arab, bukan bahasa Melayu, bahasa Melaka, dah. Tak panggil lah habau, tak ada. Direct dia cakap kepada singa. Dia kata, wahai singa, jika sekiranya aku rizkimu, bahamlah aku. Tapi kalau aku bukan rizkimu, pergilah kat lain, aku nak sembahyang. Singa ni macam faham-faham. Teruslah pergi. Dan dia sudah semayang tu, dia semayang. Pagi esok dia buat macam tak ada benda berlaku. Kalau kita gak berita sensasi Syekh, tak tahu dah anak siapa. Kita akan cakap, hang tahu tak saya ni siapa? Saya. You tahu saya siapa? Singa pun takut. Kita. Faham tak? Dia tak. Ni ulama besar. Apa? Semayang malam. Kuat. Sebab itu ni kekuatan kemenangan. Yang kedua, mereka ni bersatu padu,
kekuatan siang hari tu, hubungan tu baik. Ada spy perisik Rom, dia datang. Raja Rom ni fikir, Maharaja Rom ni kata, kenapa orang Islam bila lawan kita senjata cukup ramah, kalah, sentiasa kalah, pahlawan kalah, lepas lawan kalah. Orang Islam ni dia makan apa, vitamin ke, obat-obat kuat apa ke dia makan, jamu apa dia makan, macam mana kehidupan mereka. Pergi cek kau, kawan ni pergi cek. Bila cek dia jawab, billaili ruhbanun wa bin nahari fursanun. Tentera Islam tu pada waktu siang, pada waktu malam seperti pendeta kuat ibadah, waktu siang seperti pahlawan-pahlawan di medan perang. Berani. Ini kekuatan. Mereka ni bersatu, tuan-tuan. Orang Rom daripada jauh, dia biasanya dia ada batalion ni, tempat khemah ni, dia akan bina tempat tinggi, dia tengok jauh. Mungkin 5 km daripada situ tempat orang Islam duduk, muaskar, dia panggil batalion lah. Camp lah, ibarat camp sementara. Dia tengok orang Islam. Satu pagi orang Islam ni beratur, berkawal. Dia duduk seperong, duduk tengok. Dalam keadaan tengok macam tu, tiba-tiba tengok orang Islam duduk bisik kawan sebelah. Bisik sebelah. Lepas bisik sebelah, akhirnya semua sekali gilikung sebuah kolam air. Seorang terjun angkat tangan kosong. 2 terjun, 3 terjun, akhirnya ramai pakat terjun. Akhir sekali mereka pun dapat akak sebuah gelas ataupun bekah minuman yang kawan seorang tu terhilang, terjatuh. Dia reyak kawan dia nak cari, pakak sanggup macam tu. Apa orang Rom fikir? Kalaulah hanya satu cawang, satu bekah, mereka boleh bersatu bekerjasama. Bayangkan kalau nyawa mereka, agama mereka, maruah mereka. Sekadar ni berapa je, pergi kat hypermarket belilah, mu nak berapa? Ya payah sangat. Kita akan sebut nak 10, aku bayar. Bukan payah sangat. 1 seriak baru 10 riyal. Contoh. Maknanya tuan-tuan, di situ kita nampak kesatuan. Kesatuan tu dibina. Nabi bina. Zaman Nabi tiba-tiba ada satu zaman, masa tu orang Aus Khazraj nak bergaduh. Masing-masing berperang dah. Mari dah ni. Semangat. Kenapa? Bakit anak beranak, nenek moyang, akhirnya nak bergaduh. Dengar sahaja macam tu, Nabi serius. Nabi pergi. Kamu nak berpecah belah, sedangkan bersama kamu ada aku, Nabi kamu. Allah turun ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ni nikmat perpaduan. Kita akan menang kalau kita bersatu, dan kita kalah apabila kita lumpuh, kita berpecah. Allah berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan kamu bertelengkah dan kamu rapuh hubungannya, maka hilanglah, pergilah dan hilanglah kekuatan kamu. Maknawiyah kamu lemah. Tentera Islam tak, dia bersatu. Umat Islam tak, dia bersatu. Jamaluddin Al-Afghani. Tuan-tuan kenal Jamaluddin. Awal-awal abad ke-20 ataupun ke-19. Dia pergi ke bumi India. Masa tu India sebahagian Islam. Ia pecahnya hak tu jadi Pakistan Timur, Pakistan Barat. Pakistan Barat kekal nama Pakistan, Pakistan Timur jadi Bangladesh. Setepak tu ada dekat 200 juta, setepak tu ada 170-80 juta. Dua-dua tu dekat 400 juta dah. Tuan-tuan, dia sampai dekat bumi India, dia kata, wahai umat Islam India. Masa tu India dijajah oleh Inggeris. Dengan jumlah kamu yang ramai ini, jika Allah jadikan kamu kura-kura, cukup dengan nama Islam,
kamu semua berenang menuju ke Pulauan England, kamu boleh menenggelamkan Pulau England. Satu. Wahai umat Islam India, jika sekiranya Allah jadikan kamu lalat, cukup dengan nama Islam, kamu pergi berterbangan dan kamu memekakkan telinga-telinga penjajah Inggeris. Sampai tahap tu. Tuan-tuan tengok tak macam mana orang Inggeris kata kepada orang Melayu zaman Mak Kilau. Filem Mak Kilau, dia panggil kita apa? Kerbau. Dicucuk hidung. Tu bahasa tu. Hak saya tahulah dalam filem tu, hak sebenar saya tak dengar apa, muka kita bukan zaman tu. Seolah-olah adalah kata-kata nista, kata-kata ni kita. Kita bila kita lemah, orang tak pandang pun. Orang Arab cerita kisah, orang panggil kisah bidalang ataupun kisah orang tua biasalah orang Arab. Dia kata dalam sebuah hutang ada 3 ekor lembu jantan. Satu warna putih, satu warna merah, satu warna hitam. 3 ni bersatu. Tiba-tiba singa ataupun harimau nak baham tak lepas. Sebab mereka bersatu dengan tanduk tak berani. Akhirnya terpaksa buat pakatan sulit. Berunding dengan musuh. Maka harimau atau singa ni pergi dekat lembu hitam dengan lembu merah. Dia kata, aku tengok lembu putih tu dia ni nyombong. Dah comel, segok, lawa, kemah warna putih dia. Hina kamu 2 orang ni. Mung tak ni. Ya dia kata tak boleh, tak percaya. Kawan ni pun percaya kena makan dia ni, hasutan. Akhirnya bersetuju. Ginilah kata dia, aku boleh selesaikan. Aku baham lembu tu, kamu jangan batu. Boleh makan. Cukuplah sebulan. Dengan seekor lembu tu. Dah gemuk besar. Akhirnya dia pergi pula kat lembu hitam. Royakkan lembu hitam. Lembu merah ni nampak dia rasa nak ambil tempat lembu putih pula tau. Oh something pula, dia rasa dia comel, dia rasa ni munggok siang, aku siang sungguh kamu. Jadi macam mana? Biar aku bahamlah lembu merah tu. Biarlah lembu, mu jangan batu apa-apa. Setuju juga. Akhirnya bila sama satu, mudahlah dia baham. 3 mati. Kerana tak satu. Tapi Allah ajar kita dengan bersatu ni, dia jadi kuat. Nak lawan tentera Abraha, Allah kata, wa arsala alaihim tayran ababil. Tentera burung yang berpuak-puak, bersatu. Puak-puak, tengok. Allah tunjuk. Siapa dia pernah pergi tebah sarang beruang pula dah. Sarang terbuang ataupun sarang lebah. Adakah lebah akan hantar seorang je pergi kejar? Seorang, seekor je pergi kejar. Dah semua sekali kejar kita. Letih kita, tuan-tuan. Letih kita. Allah tunjuk. Allah tunjuk. Satu. Semua kita tengok dia ni lemah. Tapi semut ni dia bersatu. Saya pernah cerita dalam satu buku kisah macam mana seorang tu, dia ni, buku anakku lah macam tu, dengan buku Tinta Nasihat. Dia ni nak jadi ke cerita, seorang ni, dia ni belajar tak bijak, ngapa tak ingat. Jadi dia sedih, payah, benok, payah. Ni cerita Arab kan.
Macam mana nak buat? Akhirnya dia bawa diri. Dia bawa diri ni, dia pergi tempat sembunyi sikit, seorang-seorang duduk tepi sungai ke apa ke. Dia menengung. Bila tengah termenung tu, akhirnya sekali tu dia tengok semut banyak. Semut ni pula nak bawa seperca roti sikit tu, daripada sini nak naik ke atas batu tu. Mungkin sekaki, 2 kaki tinggi, jadi dia akak, semut ni akak. Akhirnya dia dah berhati semut tu duduk akak. Akak kadang-kadang sampai sejari jatuh roti. Cuba lagi akak. Sejari jatuh. Akak sejeka dah jatuh. Akak sampai nak sapa dah jatuh. Akak. Dia kata aku nak kira berapa kali akak. Lebih pada 40 kali. Akhirnya berjaya. Dia kata tengok. Semut dia bersatu. Dia boleh akak. Akhirnya dia tak putus asa. Dan dia berjaya untuk. Tuan-tuan, kajian dibuat. Semut ni, bila dia bersatu, dia boleh bawa bebanang berat satu-satu benda tu 6 kali ganda daripada tubuh dia. Kadang-kadang kita tengok dia usung roti kecil, ramai-ramai, banyak-banyaklah semua tu. Tengok, kata, bersatu. Kalau dia jalan tu kita tengok jujur disiplin. Allah puji semua dalam Quran kisah bagaimana dia dengan siasahnya supaya jangan dipijak oleh tentera Sulaiman. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Nabi Sulaiman dengar macam tu, fatabassama dhahikan min qawliha. Dia suka. Dia ketawa tengok kata-kata semua. Akhirnya Nabi Sulaiman angkat tangan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Doa macam ni tuan-tuan, kalau boleh kita kena beramal dan kita kena selalu baca doa macam ni. Ini saya sebut dalam buku inilah doaku. Penting tuan-tuan. Baik. Kita tengok juga lidi. Kenal lidi? Orang duk raut kelapa tu, daun kelapa tu buat lidi. Lidi ni sebatang boleh patah gini je. Orang paralyzed pun kadang-kadang boleh patah lidi. Tapi apabila dikupu-kupu jadi penyapu, anjing pun takut. Tebal ni. Nak. Tak boleh dah. Dia bersatu. Jari kita ni boleh repih. Patah. Tapi bila bersatu, pegang, jadi penumbuk, melebamkan mata orang. Bersatu. Saya pergi Mekah. Ni makhluk Allah nak ajar kita ni tentang satu. Daripada Mekah ke Madinah, saya berjalan, jadi driver tu agak, jadi buat. Ada satu kebun besar. Di kebun tu, tuang ni jaga, dia ada bela anjing. Nak halau. Halau nombor satunya, halau monyet-monyet lah. Nak makan makanan dalam kebun tu apa semua sekali nak ceroboh. Monyet ni pula berkumpulan. Tapi monyet ni Allah jadi dia cerdik. Monyet agak tuan-tuan besar. Kita tengok gerung. Ibarat macam beruk bebung. Faham ada bebung? Nak pergi tengok tu, pergi kat zoo Melaka dulu tengok kat mana bebung. Ni bebung kata dia. Dia jenis ekor pendek. Oh sedap dah molek tu. Agak besar. Kadang-kadang saya tengok tu, ingat kita separuh berat kita. Mana kalau kita 60 kilo, dia hak besar tu 30 boleh kot. Boleh tahan. Gemuk molek dia. Best. Besar molek. Monyet ni tuan-tuan, dia cerita, dia masuk kebun tu, dia tengok anjing kejar dia. Dia pun tengok anjing. Dia lari. Anjing kejar lagi. Dia lari. Dia tahu. Bila anjing ni kejar, lari,
Anjing tu sakut dengan tali. Kan dia hak kan? Oh. Monyet ni ramai, banyak-banyak lah. Ataupun ramai-ramai orang. Monyet ni banyak-banyak dia mari. Dia mari anjing ni kejar. Sakut tu. Dia kali lagi. Akhirnya letih tekuk dengan ni kenjuk. Dia mari ramai banyak-banyak ni. Mapu anjing tu. Satu. Saya pernah tengok dalam YouTube video rimau kejar monyet. Dia rimau makan monyet. Makan. Apa lagi bapak-bapak monyet. Jeneral dia, sarjan dia, hapsah ni pergi terekang ke rimau tu. Lari rimau tu. Guli bating lari rimau tu. Tak apa? Bersatu. Ni depan mata. Allah ajar makhluk Allah bila bersatu, orang takut. Orang takut. Tapi kalau seorang-seorang, orang tak takut. Kalau hanya satu kecil, orang tak takut. Tuan-tuan, zaman sekarang nak berjaya, semua kena bersatu. Syarikat yang berjaya, konglomerat bersatu. Pekerja yang berjaya bersatu. Dia panggil team building. Ni, kita surau kita ni. Nak berjaya, nak maju. JK jangan bergaduh. Janganlah gocoh sama sendiri. Dalam masjid, popak-popak. Oh, tahu apa pula macam wrestling. Dia kata semangat khabib mari. Allah, tak ada kena mengenanya pada masjid ni. Nak ceritanya, benda tu tak comel. Orang kapur bersatu. Kadang-kadang kita tengok orang lain dia bersatu, dia berjaya. Kita orang Islam pun sama. Orang kampung bersatu. Anak-anak kita nak berjaya bersatu. Mula-mula bina kesatuan ni, kita dengan bini kita cukuplah dulu. Jangan sebut orang lain. Kita dengan bini kita. Rapat tak dengan bini? Saya pernah 1, 2 tahun, 3 tahun lepas buat kajian sikit. Kes perceraian. Ada satu tu lebih kurang dalam 75,000 pasangan. Setahun. 75,000 pasangan ni kena kali 2 lah. Takkanlah seorang tu cerai dia tak ada laki ataupun dia tak ada bini. Dia kena ada hak cerai ni mesti 2 kena pecah gitu. Tengok. Kalau 75,000 tuan-tuan. Zaman tuan-tuan hak umur 50 tahun ke atas ni. Tuan-tuan ingat di kampung tuan-tuan. Nak cari seorang satu keluarga cerai pun payah. Tapi sekarang ada kampung namanya janda. Tak cukup lagi janda baik. Saya pun selalu kalau pergi ceramah situ tanya, apa pasal nama janda baik ni? Di Pahang lah, di Pahang. Tempat bagus tu, cantik. Rumah mahal situ. Tanah tinggi. Ni masalah. Tak bersatu, gaduh. Zaman sekarang pula bergaduh kena masuk dalam medsos. Media sosial. Gaduh. Baik pula. Hak tukang pom-pom ni malu. Mana pula dia? Susah. Tak comel belaka. Tak bersatu. Anak-anak. Krisis emosi. Jatuh. Kita kalau boleh, masjid ni kadang-kadang panggil ceramah. Baiti jannati, rumahku syurgaku. Macam mana nak tarbiyah anak? Kita kadang-kadang masalah bonding. Tak ada. Bonding ni maknanya rasa kemakkan, rasa keanakan. Tak ada. Kaedah parenting, keluarga, kosong. Ada orang jalan. Dia tengok keluarga bahagia. Dia kata apa? Kenapalah keluarga aku hancur? Ni bahagia. Aku tak. Banyak tak anak-anak yang luka, cedera, emosi macam tu? Biasa. Macam mana ni? Sepatutnya bersatu. Hak ni pun satu. Adik-beradik. Satu benda yang kita tidak ada formula. Kita duk kata anak-anak kita didik bagus dah. Tapi silapnya anak-anak kita tidak kasih sama-sama mereka. You, ada abang, ada kakak, ada adik. You susah, you je susah. Abang you bolehlah bagi 10 riyal, 100 riyal.
Orang lain, suku sakat lain bagi 1,000. Biasa. Sebab itu orang Arab kata rubba akhil laka lam talidhu ummuk. Boleh jadi saudara kamu, makmu tak lahir dia. Tapi dia baik. Banyak tak sekarang? Banyak sangat. Sebab itu kita kata ke seorang tu, kaulah kawan sejati aku. Ya adik-beradikmu tak sebut. Tahu tu lain. Dia sekadar adik-beradik. Sebab apa? Sebab kita kesilapan kita masa anak-anak kita kecil, kita tidak pernah latih rasa kasih sayang. Kita tak pernah latih pengorbanan antara satu sama lain. Mung senang ha mung, aku senang ha aku. Mung susah kepada mung lah, up to you. Besar panjang dah apa dah. Dengar kata ayah mak sayang ke mung dulu. Jadi dok bagi ni aku dah dapat. Baki habis dah. Renggang. Berlaku tak macam tu? Banyak. Kita nak ni. Kita tak tahu tuan-tuan. Ada pepatah Melayu kata, kalau mau menega, mau jangan menega dengan adik-beradik. Satu syarikat. Ada orang kata gitu. Sebab satu. Kenapa? Kerana kita ni terlalu, kadang-kadang bagi kita, hubungan tu setakat hubungan je. Oleh kebetulan, tertakdir Allah aku denganmu adik-beradik. Nak macam mana? Tak ada rasa kasih sayang. Dalam keluarga kita, keluarga besar, berapa kali kita buat gathering keluarga. Saya dah suruh buat tiap-tiap hari tu habis duit duk layang ni. Sekurang-kurangnya setahun 2 kali, 3 kali. Rumah Kak Long, mari ramah. Buat potluck ke apa ke, pakak mari cerita adik-beradik tanggungjawab ni tak. 3 bulan kemudian rumah Kak Ngah pula, pakak mari rumah Kak Ngah, bincang sikit-sikit. Jangan lama bergaduh. Sekejap je sudah makan, beri nasihat sikit, semayang minta ajak ini, balik lah. Tak boleh lama. Lama kabel habis masalah. Bini cara bini, laki cara laki. Bini bawa beg, hak mana beg comel, hak ni bawa Gucci, hak ni bawa Prada. Duk tanding beg pula payah. Hak ni pula tu kain setera dia pakai, hak ni payah pula. Hak laki pula dengan cara laki pula. Bergaduh politik pula. Tak ada kena-mengena dalam hubungan kebaikan. Jadi benda tu tak sedap tuan-tuan. Hak jenis ustaz-ustaz hak pengajar agama ni dok bergaduh bab agama pula. Hak ni guana mazhab ni guana gini. Pening pula. Kita nak kesatuan. Benda-benda remeh Allah. Mati semua tuan-tuan. Gaduh apa? Mati. Bila kita sebut mati ni, kita akan jadi baik. Orang tak kira dah. Saya nyatakan dalam buku Baiti Jannati, rumahku syurgaku. Tuan-tuan, sebenarnya nak cerita bab satu, bercerita kasih sayang sesama kita ni, Rasulullah memang pandai sangat. Saya nyatakan dalam garis masa hayat Rasulullah SAW. Ni kisah sejarah Nabi daripada lahir sampai dia wafat, umurnya 63 tahun 4 hari. Satu-satu peristiwa. Semuanya kita nampak Nabi menyatukan ummah. Bermula datang ke Madinah lagi dengan piagamnya, dengan persaudaraan Ansar, dengan Muhajirin, antara Aus dengan Khazraj, antara kabilah dengan kabilah, antara bani-bani daripada Mekah yang datang ke Madinah, semuanya disatukan akhirnya jadi Muslim. Muslim, mukmin sejati. Buang semua sifat kedaerahan, kebangsaan, ataupun kita kata apa, rasa bangga yang melampau, asabiyah, tak ada dah dalam Islam. Ini pentingnya. Jadi kalau ada 1-2 soalan, bolehlah bagi tahu kat kita jawab insya-Allah. Ada soalan? Ya. Bantuan umat Islam dalam negara kita. Jadi macam mana cara yang kita nak buatkan untuk menjadi contoh kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dapat mengembalikan balik di antara kelemahan umat akhir zaman pada hari ini. Yang mana kita tengok memang dah kan ada balik punya kekalahan ni.
Jadi punya bola yang ibarat macam tak boleh nak dikipun tak buka. Jadi Oh. saya dah perlu dapat memberikan penjelasan dan pemahaman bagi bapa saya kata kita dapat mengolah untuk memperbaiki lagi nasib umat Islam di Melaka dan seluruh Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Soalan ni memang soalan yang dijangka dah. Jadi baguslah kalau tanya soalan-soalan macam ni. Nombor satu sekali, ramai di kalangan kita ada handset dah. Hampir semua ada handset. Ada yang ada 2, ada yang ada 3 kadang-kadang. Tolong masukkan dalam handset masing-masing app saya. Percuma, tak kena bayar. Al-Inarah. Masuk semua. Al-Inarah. Jangan tengok saya, masuk sekali. Boleh masuk. Ni tak kena bayar, Jangan kata kena bayar, tak kena bayar. Al-Inarah ni kita soal jawab, kita telah jawab lebih daripada 7,100 soalan. Setiap hari saya masuk 6 soalan. Dalam semua termasuk soalan yang Haji tanya tadi. Tapi ada tanya nak jawab lah sikit. Okey. Jawapan yang pertama apa yang saya tengok, nombor satu sekali. Kita kena memahamkan diri kita semua sekali. Agenda utama kita adalah agenda belajar. Mari masjid, mari surau, mari madrasah belajar. Dan kalau belajar ni kalau boleh bawa anak, bawa bini. Bawa keluarga, jangan seorang-seorang. Yang masalahnya kita seorang je. Duk sedih tak? Ajak anak, ajak ni. Kesannya besar. Kedua, pihak surau pula. Ni nasihat khas lah surau. Ke masjid juga sama. Kita ni kena cari orang nak suruh datang kat masjid. Saya bagi petua yang paling mudah untuk nak kumpul orang ke masjid pada malam ni. Petuanya adalah buat kambing bakar. InsyaAllah tuan-tuan. Golek depan tu 8 ekor. Elang sikit je. Malam ni Ustaz Zul mari mengajar ceramah berkenaan perpaduan. Sedia kambing bakar 8 ekor. Sila mari. Dan kalau boleh minta sumbangan RM20 seorang. Tak dah kot. Contohnya. Ataupun tak payah letak tabung di situ. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan nak 1,000 orang kacang je. Hak darah tinggi, hak kecil manis, hak gauk pun mari. Bereret kaki. Lecah air liur ni jatuh. Tak tengok kambing bakar tu. Titik. Ambil. Cara. Makan. Jamuan makan ni penting. Sungguh. Orang akan kasih pada masjid surau. Macam penceramah. Saya ingat dalam saya ceramah banyak-banyak kali. Ada 4 kali, 5 kali je. Penceramah dia akak kopi latte. Teh tarik. Oh saya kata jarang berlaku. Hui. Kita pun ada nak ceramah. Setengah jam. Sejam gomo sedang minum. Dah kopi latte. Cerah mata. Contohnya. Tuan-tuan. Benda ni nampak macam suka-suka. Tapi itu realiti manusia. Bila dah dia ada ilmu dan dia cinta kepada masjid surau, dia boleh bersatu. Sebab itu Nabi bila datang ke Mekah, daripada Mekah ke Madinah, Nabi, tuan-tuan, dia bina berapa masjid? Nombor 1 belum sampai lagi tu. Kuba sebiji dah. Kuba tu sebiji dah masjid. Sebab masjid ni tempat penyatuan. Surau ni. Dengan syarat kita panggil pakat mari semayang. Jangan kosong. 1. Hari Jumaat, lebih kurang pukul 10, pukul 11 lah katakan, Nabi pun nak masuk ke kota Madinah. Antara Kuba dengan Madinah tu tak jauh, 3 km je. Dekat je. Sekarang ni ada dia panggil Jadatu Kuba. Jadah ni maknanya tempat jalan kaki ke Kuba. Kalau orang jalan ni 15 minit siapa? Saya tak pernah cuba lagi lah. Saya nak cuba kot sekali. Pergi dah ada kereta, naik kereta. Tapi bagus jalan. Mungkin nak kenal. Nombor 2, bila Nabi pada hari tu, hari Jumaat tu, masuk Jumaat, Nabi semayang Jumaat.
Tempat Nabi semayang tu saya ingat lebih kurang dalam 500 meter daripada Masjid Quba. Namanya Masjid Jumaah sekarang. Satu lagi masjid. Sampai di Madinah tak berapa lama. Nombor satu agenda Nabi bukan rumah dia, masjid dulu. Masjid Nabi pula. Kenapa masjid? Sebab peranan masjid ni kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili ada 6. Bukan satu. Satu-satunya penyatuan ni yang disebut. Sebab kita ni Syekh, bila kita semayang, kalau semayang berjemaah tak boleh jarak jauh. Saya minta maaf lah Syekh, saya kena semayang seorang belakang. Dah saya ni rasa ni, gini seorang. Tak boleh. Semayang ni kena masuk saf. Dan terimam kata apa? Sawu sufufakum wa atimmu. 2. Sawu tu sama kan, wa atimmu tu penuh. Dan penuh dia kalau boleh. Baru sama baru ni sama. Kajian dibuat. UM ke UKM dulu ke. Sebab ni hubungan tu jadi rapat. Bila gesek baru sama ni dia jadi kasih. Contoh, surah ni penuh sebarisan sembahyang. Lebih kurang 20 orang. Hak sembahyang regular setiap waktu. Hak waktu maghrib isyak tu tambahlah 5 sah 10 sahnya. Tapi hak ni regular. Zuhur, asar, 5. Ni sebab dia penceng dah, dia rajin ke masjid 5. Mak ni duduk kampung ni pada temu ni ada 5 adik-beradik. Tapi pak lagi tak pergi masjid. Dia seorang je pergi. Regu dia hak gini Pak De, Mak De tak apalah, Mak De dengan orang lain lah. Pak De, Pak Lang, lepas tu Yakub, lepas tu Doloh, lepas tu apa lagi ni, Bakar, lepas tu siapa dia, Yusuf, lepas tu Nini. Tuan-tuan tahu, kalau mereka mulazamah sentiasa istiqamah, tiba-tiba satu hari Pak De tak pergi masjid, tak pergi waktu zuhur. Masing-masing tanya, Pak De pergi mana? Orang ni pun kata tak dengar berita. Tapi kalau tahu Pak De pergi Terengganu, kata dia, ada betul lah orang nikah sana, keluarga dia. Tak apalah. Ni Pak De tak dengar cerita. Yakub kata. Yusuf kata gitu kok, dah nampak lalu kok rumah dia ni. Asal tak ada lagi. Jom dengan Tok Iman. Jom kita pergi rumah Pak De. Sedangkan anak Pak De ataupun adik-beradik Pak De tu, 4 orang tu, kalau sakit tu seminggu orang tak sedar lagi. Tapi hak ni satu waktu je. Kawan ni kita tengok dah. Dia punya hubungan. Kerana hubungan rapat. Tengok tuan-tuan. Jadi nombor 1 saya kata ilmu, dengan ada majlis ilmu dengan kefahaman. Nombor 2 dengan amali. Tempatnya macam masjid, semayang, ibadat sama-sama, dia akan jadi perasaan. Duk shake hand, duk ni, dia lain tuan-tuan. Keluarga yang selalu semayang berjemaah anak beranak ni jarang krisis. Jarang krisis. Tengok. Nombor 3, perkara yang penting juga yang menyebabkan kita boleh untuk merapatkan dan nak kesatuan ni ialah kita kena ada satu budaya. Budaya ni bagus. Anak aku, anakmu, anakmu, anak aku. Take care. Sekarang tak. Sekarang kita taman. Duk taman apa? Taman Dahlia, Taman Satria. Kat mana? Padang Temu. Contoh, saya tak tahu nama-nama taman sini. Padang Temu. Bila dia kena? Masa pergi Mekah. Siapa di Mekah? Takdir Tuhan, duduk di bangunan tabung haji tu sebilik. Ji orang mana? Saya orang Melaka. Saya pun orang Melaka kau. Melaka kat mana? Melaka dekat dengan Padang Temu. Saya pun Padang Temu juga. La ilaha illallah. Padang Temu kat mana? Taman Satria. Saya Taman Satria juga. Haji lorong berapa? Saya lorong 3. Allah, saya lorong 4. Sebab apa? Dua-dua dah aja pergi masjid. Dua-dua dah aja pergi surau. Dua-dua dah temu. Dan lorong 3 lain dengan lorong 4. Hak ni tak kena, hak ni tak kena. Tak temu.
Semayang kalau masa kerja lagi, tempat kerja masing-masing semayang Jumaat. Tengok. Temu-temu Mekah. Dah duduk berapa tahun dah? Saya 20 tahun dah. Oi, saya 18. Maknanya sepatutnya 18 tahun dah boleh temu. Tapi ini berlaku. Kita tidak ada tuan-tuan. Jadi kalau kita ada kena macam dulu, orang dulu dia tak ada taman-taman. Kita pergi ziarah rumah kawan kita. Ayah kawan kita ataupun atuk kawan kita kata, "Nak, awak ni nama apa?" "Mak." Nak tanya ayah. Ini tanya ayah. Ayah nama Abdullah. Abdullah mana? Abdullah. Okey. Atuk nama Yusuf. Oh, Yusuf. Duduk kat mana? Saya sebut saya duduk di Jasing. Oh, Jasing. Jasing kat mana? Dekat Maktab Rendah Saimara. Mana? Belakang jambatan ke? Sebelum jambatan ke? Belakang ke? Kata apa pula? Hak belakang tu, Yusuf situ tu, kampung tu ada 4 orang nama Yusuf. Yusuf Besi ada seorang, Yusuf Tok Dukung ada seorang, Yusuf Tok Imeh ada seorang, Yusuf Ikan, jual ikan. Ni Yusuf. Oh, Yusuf Ikan. Oh, Yusuf Ikan kenal sangat. Waktu tu saya selalu tahu. Dia akan kenal. Tapi sekarang dekat pun tak kenal. Serumah tak kenal. Bini nak panggil lelaki, WhatsApp. Bang, mai makan. Jauh. Kita ramai tapi jauh. Kita dekat tapi jauh. Zaman dulu jauh tapi dekat. Jangan main je. Ni, Tok Iman. Dia nak panggil Tok Bilal belakang tu. Lah. Lepas ni azan lah. Bila tu, beres mak. Beres mak. Tengok, zaman sekarang lain. Jadi, benda tu kena raikan. Dan kita, kalau boleh, biar kita kena faham. Jangan sebut bersatu. Dia tak. Dia bukan madrasah sebut. Atas apa? Atas dasar kau, saudaraku, kau sama orang Islam, kita kena tolong. Tuan-tuan akan meriah hidup macam ni. Saya sebab lewat sangat dah, saya nak akhiri dengan satu kisah. Nak bersatu hakiki, mesti kena kuat ikut agama. Kerana di sana akan turun daripada Tuhan berkat langit dan bumi. Kata Syekh Abdul Wahab Syarani, seorang ulama besar daripada Mesir, tahun 900 Hijrah lebih. Dia kata, satu hari aku pergi ke sebuah kampung Badui. Dia tok guru besar. Orang kampung tu sambut dia, beri khemah. Dia pun duduklah khemah. Orang kampung tu tunjuk, ni tok guru semua tempat ambil air semayang, ni tandah lah, adalah ni. Jadi tok guru boleh pakai sini lah. Ya, tok guru ni tak macam kita. Pukul 3 pagi bangun dah. Bangun tu dia pergi tandah nak mandi, nak semayang, nak ambil semayang, nak qada hajat. Dia pergi tu, dia keluar daripada khemah dia terkejut. Semua khemah ada api. Api tu maksudnya ada lilin pasang. Menjadi budaya orang-orang Arab Bedui zaman dulu, kalau tidur dia padang semua. Ialah bimbang, sebab hadis Nabi pun ada sebut, kalau macam kita pasang pelita ke lilin ke, kita tidur, kita nyalakan, tikus langgar ke, belak terbakar, mati, habis semua sekali. Begitu juga tumpah minyak daripada pelita, macam-macam berlaku. Jadi mereka padamkan. Tapi kalau ada lampu nyala, maknanya orang segar lah, hidup lah tu, maknanya orang tu jagalah tu. Tengok-tengok semua menyala. Dia pun pergi ngendap satu khemah. Dalam khemah tu semua sedang ngaji Quran. Gi khemah kedua sedang semayang. Gi khemah ketiga sedang zikir. Gi khemah keempat sedang istighfar. Gi khemah kelima sedang selawat. Gi khemah keenam sedang zikir. Gi khemah ketujuh sedang munajat. Pusing hak tu semua. Kata dia, kampung ni sah akan mendapat rahmat dan barakah daripada Tuhan. Benar. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Kalaulah penduduk sebuah negeri, sebuah beriman, Allah akan beri berkat. Langit dan bumi Allah akan turun semua sekali. Tuan-tuan, kalau boleh setiap bulan, hari Minggu
ajak pakat semayang tasbih, istighfar, semayang hajat, semayang qiyamul lail sebulan sekali. Jadi mereka, kita semayang tasbih payah, tasbih 300 kali ya. Dia kata semayang beriman ni mudah sikit. Jadi ikut dia baca ni. Masjid pun jadi meriah. Kita pukul 3 pagi kita mula. Maka kita lewatkan sikit 3.30 sebab orang baru nak ni. Mari semayang. Sebulan sekali. Dia akan jadi rasa kasih. Ajak pula makan yang sama. Ada hari kebesaran Islam. Contohnya, hari Padang Arafah, hari 9 Zulhijjah. Ataupun hari 9 Muharram, 10 Muharram. Ataupun hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zulhijjah. Kita ada puasa beramai-ramai, berbuka beramai-ramai di surau. Pakat jamu, bawa makanan semua meriah, pakat doa, ya Allah, gini. Barakah tuan-tuan. Barakah. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itulah saya nak sampaikan. Bersama saya hadis 40. Kalau boleh buat ngajarlah di masjid ni, ulang. Lepas ini nasihat Nabi kepada kita. Begitu juga di sini kami ada buku supaya kita ni rajin untuk bersedekah. Bila kita rajin bersedekah, kita akan dapat banyak kelebihan. Keajaiban sedekah. Kisah macam-macam saya cerita. Dan zaman Nabi, mereka bertanding siapa paling pemurah. Bukan paling kaya. Saya sebut, mereka lah paling pemurah. Syekh Syarawi, seorang ulama besar. Dia ni amat baik. Dia mati 1 juta orang iring jenazah dia. Dan saya ceritakan juga berkenaan dengan masa pelihara lah. Nabi paling pandai jaga masa. Kita pun kena pandai jaga masa. Kalau kita biarkan masa kita berlalu, rugi. Kita tak tahu umur kita mati bila tuan-tuan. Sebab itu saya sebut salam terakhir. Ni kisah anak saya, umur 22 tahun mati kerana kanser. Saya betul lah, siapa dia nak peringatan, mati adalah sebaik-baik peringatan. Orang yang kita sayang mati depan mata kita tengok, kita rasa, ya Allah. Saya malah nak pergi ziarah kubur tuan-tuan. Tuan-tuan rajin pada saya. Tapi sekarang saya boleh iltizam seminggu sekali saya akan pergi ziarah kubur. Sebab anak saya mati, saya pergi tengok. Walaupun saya tua pada dia, ayah dengan anak mana tu ayah. Ayah dengan anak hanya muda ayah pada anak dalam satu keadaan saja. Keadaannya jika sekiranya ayah dia bernama muda. Muda sama. Orang lain kau ayah mesti tua pada anak lah. Dia tak boleh ayah muda pada anak. Jadi tuan-tuan, sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Dan saya minta maaf, saya qasar jamak dah semayang. Saya puas hati sangat dengan tuan-tuan semua. Teruslah sama-sama. InsyaAllah 2 tahun lagi kita mari pula. Ataupun kalau ikut satu pilihan raya 5 tahun sekali lah. Ataupun 2 tahun sekali, 5 tahun sekali kita mari pula, insyaAllah kita ceramah tajuk yang lebih khusus lagi. Macam-macam kita sebut, tak payahlah beri umum sangat, biar kita fokus satu-satu supaya kita faham tentang agama kita. Jazakumullahu khairul jazak. Mohon maaf atas bahasa yang saya guna kasar, tak sesuai dengan khalayak sini. Saya katakan saya sayang kepada anda semua. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam syurganya, insya-Allah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.